Okay, dengar. Okay. Sorry, slide bahasa Inggeris tapi kita ada summary untuk dalam bahasa Melayu punya lah kalau nak. Okay. 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 Okay, apa kepentingan untuk kita sebagai distributor hire to patuh kepada polisi kita? Sekejap Hello? Open office? Sekejap. Hello, sorry Okay, saya memulakan semula. Apakah kepentingan untuk patuh kepada polisi company? Pertama adalah untuk create dengan cipta awareness. Yang kedua adalah untuk melindungi distributor daripada apa-apa tindakan yang boleh dikenakan oleh government, kerajaan. Ketiga, untuk menyediakan peluang yang sihat, dan keempat, untuk menghasilkan kepercayaan dalam kalangan orang awam. Okey, pentingnya semua orang perlu patuh pada polisi adalah inilah. Okey, pertama, kalau kita sendiri sebagai independent distributor ikut patuh kepada polisi, kita dengan secara tidak langsung boleh cipta peluang yang sihat kepada diri kita serta publik. Kita kalau boleh tak maulah kalau katakanlah kita buat something yang tak ikut polisi, publik dapat komplain, publik tahu, orang awam pun kata macam energi ni tak ada ambil tindakan apa-apa ke? Boleh percaya ke produk energi? Boleh percaya ke bisnes energi? Itu kita tak mahu. Kalau kita ikut peraturan polisi yang ditetapkan oleh company, oleh syarikat, secara tidak langsung orang awam serta government, kerajaan akan turut percaya yang bahawa energy business ini memang betul-betul energy business. Ikut peraturan, bukan bisnes yang main-main lah. Seterusnya, okey, apakah masalah yang biasa berlaku dalam energy business energy? Salah satu contohnya ialah ini adalah beberapa masalah yang sentiasa dihadapi oleh pihak energy lah. Contohnya online sale, penjualan online. Kedua, diskaun, beri harga murah. Lepas tu menawarkan hadiah sampingan, menyediakan pelan pemasaran yang berbeza dengan apa yang ada dengan disediakan oleh energy, membuat tuntutan kesihatan. Ini merupakan salah satu ataupun beberapa masalah utama yang dihadapi oleh energy. Okey, berikutnya. Okey. Business conduct. Okey. Secara amnya, semua pengedar bebas ataupun kita panggil independent distributor mesti memasarkan produk energi serta bisnes energi dalam cara yang etika dan betul. Jangan buat kenyataan yang palsu
memesong ataupun tidak tepat lah. Contohnya kalau katakanlah produk energi tidak boleh dibuat sebagai tuntutan kesihatan, kita tak boleh sesekali buat tuntutan kesihatan. Kita kena ikut apa yang ada dalam website energi, produk katalog energi, brosur energi dan juga website energi. Kalau tak pasti, kontak saya, kontak company, dapatkan kepastian sebelum buat kenyataan yang tidak tepat. Seterusnya, jangan buat kenyataan palsu ataupun kenyataan yang tidak tepat berkaitan dengan mana-mana produk, mana-mana servis, mana-mana marketing plan ataupun pelan pemasaran energi. Kalau katakanlah produk energi adalah water ionizer saja, so kita akan cakap sebagai water ionizer. Kalau pelan pemasaran energi adalah seperti yang disediakan oleh energi, kita tak boleh tukuk tambah. Kita tak boleh buat buat sesuatu yang baru sebagai imbuhan tambahan di atas produk energi ataupun pelan pemasaran energi. Kita kena ikut. Berikutnya, kita, sebagai independent distributor, kita wajib menjelaskan dengan terperinci tentang semua produk energi ataupun mana-mana produk energi, pelan pemasaran, polisi dan prosedur, hak-hak distributor dan tugas, serta apa-apa information ataupun maklumat yang boleh mempengaruhi keputusan bakal pembeli. Contohnya, kalau katakanlah customer nak tanya apa beza SD dan K8, kita sebagai penjual ataupun direct seller ataupun independent distributor, janganlah cakap SD51 ni, super ni tak bagus, K8 lagi bagus. Tapi kita jangan cakap benda yang boleh menimbulkan keraguan, yang katakan SD super tak bagus, tapi kenapa dia jual super? Kita kena bagi point-point based on mana kriteria specification. Jangan timbulkan sangkaan lah. Lepas tu, hak-hak distributor dengan tugas pun kita kena jelaskan. Apa kalau seseorang tu dah join dan serta bisnes energi jadi distributor, apa hak mereka, kita kena jelaskan. Yang berikutnya, kena kenal pasti diri anda. Sentiasa bawa IC dengan authority card. Apa tu authority card? Authority card ni adalah kad yang telah disediakan oleh energi kepada semua ahli distributor energi lah. Ini adalah salah satu syarat yang penting yang dikenakan terhadap semua direct seller oleh kerajaan di bawah Direct Sales Act. Kalau you tak bawa, boleh kena tindakan undang-undang lah. So semua orang kena ada bersama, kena bawa, dan kalau orang kata nak tengok bukti, you kena tunjuk, wajib. Berikutnya, cooling off period, tempoh bertenang. Apa tu tempoh bertenang? Setiap pembeli mempunyai hak ke atas tempoh bertenang. Berapa lama? 10 hari dari hari pembelian. Contohnya, kalau I beli hari Isnin, 1 hari bulan, I ada 10 hari untuk cancel pembelian tersebut dan dapat 100% wang pulangan. Untuk buat authority card, ya boleh. Setiap pembeli, setiap orang yang join sebagai distributor akan dapat authority card. Tapi kalau katakan sesiapa tak dapat, boleh saja email dekat kita, compliance@energic-my.com, dan kita akan post lah, no delivery charges. Tak ada charge tambahan. Tapi kalau ada buat kehilangan authority card, kita akan charge lah. Kembali semula kepada cooling off period ataupun tempoh bertenang. Tempoh bertenang yang diberikan oleh pihak kerajaan adalah 10 hari. 10 hari daripada hari pembelian. Katakanlah saya beli hari 1 hari bulan,
saya ada 10 hari daripada 1 hari bulan untuk dapat pulangan 100% wang. Tapi dengan syarat barang tersebut tidak boleh keluar daripada energi. Katakanlah you dah beli 1 hari bulan, you request kat ni jangan release itu barang dekat you dalam masa 10 hari. Dalam tempoh 10 hari tu you ada hak untuk dapat 100% money back guarantee. Tapi kalau barang dah keluar ataupun dah deliver, hak itu secara automatik dah tak ada lah. Hak ini berdasarkan apa yang diberikan oleh pihak kerajaan terhadap pembeli. Kalau katakanlah tempoh 10 hari ni barang belum keluar, you nak cancel, you ada hak. Ini you wajib explain dekat you punya customer. Okey, seterusnya income claim. Okey, bagi kenyataan income ataupun kita kenyataan kewangan, mana-mana disiplin tak boleh buat projection ataupun gambaran berapa banyak yang you guys dapat dalam setiap bulan. Sebab apa? Okey, setiap bulan setiap orang effort berbeza. Jadi income korang akan berlainan. So kalau individual A banyak buat sale dalam bulan ni, individual B buat sale sikit. Jadi individual A akan dapat lagi banyak daripada individual B. Dia berbeza. Kita tak boleh nak cakap automatik, kita tak boleh cakap you buat ni bulan ni you akan dapat ni fix. Tak boleh. Sebab ini semua berbeza. Yang kedua, tak ada apa-apa advertisement yang boleh menyatakan bahawa ada job dengan spesifik income. Tak boleh juga. Sebab join energy bukan join job, bukan cari kerja. Pengedar bebas. Okey. Untuk trade shows and retail establishment lebih kepada exhibition, pameran, seminar dan juga buka kedai. Okey, kalau untuk pameran, seminar, semua ni dengan buka kedai kena dapatkan kebenaran bertulis daripada energy. Okey, you kena isi trade shows application form kalau you nak adakan apa-apa seminar. Tapi buat masa ni tak boleh lah. Sebab kita sekarang tengah CMCO, PKPB. Semua dibatalkan atas peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Okay, tapi kalau katakanlah dah habis, CMCO, PKPB dah habis, you guys boleh submit dekat kita dalam tempoh 1 bulan sebelum tarikh tersebut untuk dapatkan kebenaran bertulis. Yang kedua, kalau katakan you guys ada itu kedai, you guys nak buat kangen store ataupun kita panggil authorized service center, pun kena dapatkan kebenaran bertulis daripada company. Dua-dua bahagian ni, dua-dua bidang ni ada syarat-syarat dan regulation yang tertentu lah. Kalau saya nak cerita dalam ni panjang. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, email saya akan bagi form tersebut dekat you guys. Seterusnya, main isu yang pertama adalah trademark issue, cap dagang. Okey, mana-mana cap dagang kalau nak guna kena dapatkan kebenaran bertulis. Sama ada logo, image, mana-mana yang kita punya copyright lah. Okey, apa cap dagang energy, trademark energy? Ada 4, Canyon Water, Energy and Spa Level Up. Ini semua sertifikat ada dalam kita punya website lah. Kalau nak dapatkan pun boleh dapatkan sertifikat dia. Okay, untuk gunakan dia pastikan dapatkan kebenaran energy secara bertulis. Kena isi approve certificate form, approve material certificate form sebelum menggunakan cap dagang kita. Kat mana you boleh guna? Katakanlah you ada brochure ataupun produk katalog you nak buat, you mesti nak ada gambar kita kan, gambar produk energy, gambar logo energy. Di situ you kena buat artwork, siapkan artwork dulu, hantar dekat kita check, baru boleh kita tengok
apa kena tukar, apa tak kena tukar. Okey, okey. Berikutnya, company ada logo yang berbeza dengan distributor. Logo distributor macam ni lah. Logo distributor macam ni lah. Okey. Isi form ni, approve metal certificate form, kami dekat kita dan kita akan provide ini logo juga. Macam saya cakap tadi, isi form, submit dekat kita review, kita check okey ke tak. Bila okey, baru kita luluskan, baru boleh print, baru boleh guna, baru boleh buat. Selagi tak dapat kebenaran bertulis, jangan buat. Sebab tak mahu nanti dah print, baru nak dapat kebenaran bertulis, lepas tu tak lulus. Dah membazir. So seelok-eloknya submit dekat kita, hantar dekat kita review, kita tengok apa yang ada, apa yang tak ada, apa yang kena ada, apa yang wajib dibuang, dan baru boleh guna. Okey, ini salah satu contohnya. Yang ni kena tak dapat kelulusan, kena dapatkan kelulusan daripada kita lah. Okey, ini pun salah satu. Untuk apa kesalahan kat sini, distributor ni guna logo company, bukan logo independent distributor. Kedua, kalau tengok kat sini Kangen Water dia TM. Kalau ikut kita punya regulation kena R. Macam tu. Okey. Ini adalah penalti lah. Ini berdasarkan Trademark Act lah. Ini saya tak payah cerita panjang-panjang lah. Ini pun sama. Okey, berikutnya tuntutan kesihatan. Okey. Tiada mana-mana distributor boleh buat tuntutan kesihatannya berdasarkan berdasarkan produk energi maupun air yang dihasilkan oleh produk energi. Apakah masuk ke tuntutan kesihatan? Sama ada boleh mengubati, boleh menghalang, boleh menghindar sebarang penyakit ataupun membaik pulih sebarang penyakit, itu adalah tuntutan kesihatan. Okey. Bukan sengaja Kangen Water, strong acidic water, strong alkaline water, clean water, itu semua tak boleh buat tuntutan kesihatan. Dalam apa jua bentuk, termasuk hard copy, electronic copy pun tak boleh. Kena ikut apa yang energy punya. Kalau energy punya kata tak ada boleh cure cancer, kita tak boleh sebut cure cancer. Okay, ini salah satunya lah tuntutan kesihatan. Kalau you tengok ke atas ni, banner ni pakai logo energy yang salah. Patutnya pakai logo energy independent distributor. Lepas tu bawah ni dia kata boleh mengubati penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, jantung, kanser, stroke, gastrik. Ini semua tak boleh. Ini di bawah Akta Medicine Advertisement and Sales Act. Tak boleh buat tuntutan kesihatan. Okey, berikutnya ini adalah contoh-contoh tuntutan kesihatan lah. Katakanlah you nak code, you nak guna nama seorang doktor, mana-mana individual, mana-mana doktor, mana-mana forester pun tak boleh. You nak tunjuk before and after picture pun tak boleh. Sebelum dan selepas picture pun tak boleh. Itu secara tidak langsung menjerumus kepada tuntutan kesihatan. Okey, berikutnya okey. Seperti yang saya nyatakan tadi, ianya berdasarkan Medicine Advertisement and Sales Act. Ini dia punya penalti lah. Okey, ketiga, medical device atau bahasa Melayunya ialah alat peranti perubatan. Okey, energy punya mesin jatuh di bawah kategori water purifier atau ionizer kategori ya, bukan medical device. Alat peranti perubatan ada syarat-syarat khusus yang lebih terperinci, yang lebih mendalam. Kita punya produk bukan didaftarkan sebagai anti perubatan. So kita tak boleh cakap ini medical device di Malaysia. Okey, apa tu medical device? Medical device ini merupakan produk kecuali ubat-ubatan yang digunakan dalam bidang perubatan untuk mendiagnose, menghalang, menghindar, monitor dengan mengubatilah apa-apa penyakit. Kita punya bukan. Okey. Kita dah jumpa Medical Device Authority. Medical Device Authority ini adalah salah satu agensi bawah Kementerian Kesihatan yang khusus
dalam bidang peranti perubatan, alat peranti perubatan. Dan berdasarkan nasihat yang telah diberikan oleh pegawai Medical Device Authority, ini tiga-tiga certification tak boleh guna kat Malaysia. So you guys tak boleh guna langsung ya. You guys tak boleh cakap ada JAPA, ada Ministry of Health, Labour, Welfare, Government of Japan, tak boleh guna langsung. Sebut pun tak boleh. Sebab kita bukan didaftarkan sebagai alat peranti perubatan. So kita tak boleh bagi impression yang energy product ini adalah alat peranti perubatan. Okay, ini regulation dia lah. Apa akan jadi kalau government tahulah. Okay. Keempat, penjualan air. Penjualan air sama ada Kangen Water ataupun mana-mana air yang dihasilkan oleh energy mesin. Mesin energy adalah dilarang sama sekali. Okay, apakah maksud penjualan air yang dihasilkan oleh mesin energy? Okay, ini berkait dengan transaksi jual beli melibatkan sejumlah wang. Kalau katakanlah you ada botol, you nak bagi prospective buyer, public to try. You boleh bagi public awam-awam untuk try, untuk cuba air. Tapi you tak boleh kenakan apa-apa charge. You tak boleh kenakan charge untuk air you tak boleh kena charge elektrik, you tak boleh kena charge apa-apalah. Sebab apa-apa yang berdasarkan duit dikira sebagai penjualan air. Kena bagi free lah senang cakap. Okay, ini salah satu contoh lah. Ada tulis kat sini, lepas ni ada labeling. Kalau kita tengok kat sini berikutnya, ini labeling. Okay, bagi air berbotol, sebab apa energy tidak membenarkan sebarang label? Sebarang label sama ada dilekat, ditampat atau ditulis pada botol kerana setiap penglabelan mesti mengikut standard yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan under Food Act. Okay, kalau air itu air mineral, dia ada standard regulation untuk air mineral. Kalau drinking water, air minuman, dia ada standard untuk air minuman. So kalau katakan you salah letak and then government check, kata label ni tak tepat, you tengok botol air mineral, botol air minuman, ada standard dia. Kalau kita punya, kita tak kasih buat label sebab kita tak nak jatuh kepada penjualan air. Kita lebih kepada berkongsi ke air. So sebab itu energy tak membenarkan sebarang label. Kalau you nak letak Kangen Water pun tak boleh. Dia mesti kosong. Okey, ini contoh yang sama. Inilah dia punya penalty under Food Act. Sama juga. Okey, berikutnya non-approved practices. Okey, mana energy dikategorikan sebagai jualan langsung. So semua business conduct energy telah mendapat kelulusan daripada KPDN HCP lah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okey, kita punya peluang pemasaran, kita punya servis, kita punya produk, semua dah dapat kebenaran. So you guys kena ikut exactly, kena ikut apa yang kita ada. You guys tak boleh tukar tambah. Contohnya kalau dalam pemasaran energi, sistem 8 point. You guys kena ikut sistem 8 points. You guys tak boleh tambah ada on top of that pelan pemasaran energi, ada you guys punya pelan pemasaran energi. Tak boleh. Okey, contohnya energi tak pernah dapat kelulusan membenarkan penjualan produk energi kat mana-mana website ataupun create website sendirilah. Okey, sebab apa? Dalam website-website ini, contohnya Lazada, Mudah, Shopee, Direct Sales Act nyatakan kena ada kenyataan penting seperti tempoh bertenang, syarat-syarat, semua kena ada tulis secara bertulis. Penjualan di laman web ni tak ada secara bertulis. So, hak-hak pengguna tu tak ada. Bila hak pengguna tak ada, penjualan itu tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh Akta Jualan Langsung.
Okay, kalau mereka tak mampu nak beli mesin energi, kita ada plan ansuran. Kita juga ada plan e-payment. Kalau kata ansuran, kita guna kad kredit. Kalau e-payment, kita tak guna kad kredit, kita buat standing instruction. Contohnya kita instruct, kita beri arahan kepada bank kita untuk bayar bulan-bulan dekat energi. Yang ini you guys boleh tanya customer service lah untuk lebih lanjut macam mana nak meneruskan ataupun nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan benda ni. Berkaitan ciri-ciri pembayaran ataupun syarat-syarat pembayaran yang kami sediakan. Okey. Berikutnya, seperti yang saya nyatakan, semua penjualan telah dapat kebenaran berdasarkan harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Ada syarat-syarat dia lah, ada, semua telah diluluskan. Jadi segala penjualan mesti ikut, mesti mematuhi harga yang ditetapkan oleh energi. You guys tak boleh sediakan apa-apa promosi, apa-apa bahan tambahan, barang tambahan, diskaun di atas dalam pemasaran tersebut. Kalau company buat, company mesti dapatkan kebenaran daripada pihak kerajaan. Ya, betul. Semua harga yang ditetapkan oleh kerajaan, kita kena ikut. Okey, ini contoh-contohnya penjualan di Lazada mudah semua. Kalau katakanlah kan, you guys ada nampak ni, you guys ada nak buat komplain, you guys boleh hantar email dekat saya. Kami akan check information, buat investigation, tengok macam mana. And kalau investigation tu kita dapat tahu siapa orangnya, kita akan ambil tindakan lah. Okey, apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak energi? Kalau kes tu, kesalahan tu, kesalahan pertama sama ada tahu atau tak tahu, selalunya kita akan bagi warning letter lah, surat amaran. Dan surat amaran tu akan menjelaskan apa kesalahan yang telah dibuat. Okey, dan pihak energi berharap sesiapa yang melakukan kesalahan selalu surat bagi maklum balas. Kalau katakanlah sebab tak ada maklum balas, tak ada perhubungan antara dua pihak, pihak energi akan terus bagi surat amaran dan secara berikutnya suspend lah. Next action is suspend. Kita tengoklah apa kesalahan berikutnya untuk suspension. Kalau kes tu kes berat, kita mungkin akan kenakan penalti. Penalti tersebut mungkin termasuk denda, pembekuan komisen, kehilangan komisen, dan sekiranya masih tiada sebarang tindakan seperti yang dikendaki oleh pihak syarikat, kita akan keluarkan surat penempatan, termination letter. Okey, ini nombor tepatlah sepanjang kita dah start daripada dulu, kita ada banyak sangat kes. Mula-mula kes kita ada kes buat tuntutan kesihatan, buat penjualan harga murah ataupun di laman-laman yang tak dibenarkan. Okey, kita dah ambil banyak tindakan dan kita dah suspend beberapa orang juga. Adalah juga kes kita boleh katakan sekarang adalah lebih baik dari dahulu. Kalau dulu memang kita ada banyak sangat kes. Sekarang kita dah kurang kes lah sebab kita educate kita punya distributor, dan distributor juga tahu apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka tidak boleh buat. Okey, kalau katakanlah anda disuspend, anda memang akan dapat surat, dan pihak energi, pihak syarikat juga akan keluarkan notis dekat kita punya social media lah untuk menyatakan yang anda ini adalah kesalahan. Apakah tujuan untuk kita buat seperti ini adalah untuk memberi kesedaran kepada independent distributor yang sedia ada dan juga orang awam bahawa mana-mana tindakan yang tidak mengikuti peraturan syarikat, polisi syarikat maupun undang-undang negara, kita akan ambil tindakan untuk mencipta kesedaran. Sebab apa?
Kalau boleh kita tak nak kita punya distributor buat kesalahan, sebab kalau buat kesalahan, Energik tahu, Energik boleh bagi nasihat, Energik boleh ambil tindakan. Tapi kalau pihak kerajaan dah tahu, kalau benda tu serius, akan ada penalti. Seperti saya tunjuk tadi, akan ada penalti seperti denda beribu-ribu, mungkin masuk penjara, itu bergantung. Dan untuk mencipta kesedaran dan juga untuk kasih confident dekat orang awam bahawa company ini ada ambil tindakan, bisnes yang ikut undang-undang. Okey. Untuk penjualan dekat dalam laman web seperti Shopee, Mudah, Pestomall dan Lazada, kita dah ambil tindakan yang sepatutnya lah di dalam bidang kuasa syarikat. Syarikat tidak boleh nak ambil tindakan di luar bidang kuasa syarikat. Apa yang kita boleh buat, kita hantar surat, kita hantar email dekat semua platform ni, minta diorang remove dan diorang ada respon lah. Dan buang sedikit-sedikit. Kita tak boleh nak expect diorang buang semua. And then kita juga dah buat komplain dekat kita punya Association, Direct Selling Association of Malaysia dan juga kementerian sendiri untuk menyatakan ketidakpuashatian lah, sebab direct sales ada harga yang perlu produk direct selling kena ada harga yang ditetapkan oleh kerajaan, kena jual itu mengikut harga yang telah ditetapkan. Tapi kebanyakan penjualan di dalam Shopee, Lazada ni semua harga yang tidak mengikut harga yang telah ditetapkan. Kami dah komplain dekat DSNM, begitu juga dekat kementerian, so kita kena tunggulah. Okey. Selain kewajipan anda ataupun tugas-tugas anda sebagai distributor untuk menfailkan komplain dekat company check, company buat siasatan, anda juga perlu sedikit sebanyak membimbing ataupun menasihati bakal pembeli atas risk, bahayanya membeli daripada unauthorized seller. You guys boleh cakap, contohnya kalau I beli dekat Lazada, apa risiko yang I akan dapat? You guys boleh cakap, mungkin barang tu tak dah pernah digunakan. Mungkin barang tu ada rosak walaupun kita tak pasti. Mungkin barang tu bukan milik pembeli yang bukan, katakanlah I beli tapi tak semestinya nama I yang register dekat Energik. Itu semua adalah risiko-risiko yang mungkin bakal dihadapi oleh pihak pembeli. Mungkin juga tiruan. So, anda sebagai independent distributor kena memainkan peranan untuk memberi maklumat lebih lanjut atas risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh bakal pembeli. Okey, ini kita ada dalam kita punya website dan juga kita punya social media, Facebook dengan Instagram. Just download je. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, you guys boleh boleh contact I dekat email ni ataupun WhatsApp I personal ataupun call lah. Dekat ini nombor. Jangan call waktu malam lah. Call waktu siang saja sampai pukul 6. Saya akan cuba tolong selagi mana boleh lah. Ada soalan apa-apa ke? Kalau kita ada versi summary ringkasan rumusan untuk Energik polisi dalam bahasa Melayu, just hantar email, kami akan hantar information tu dekat you. Okey, tak ada apa-apa soalan ke? Saya nak tanya, yang products tu adakah mesin sahaja ke ataupun produk sampingan? Saya tak dengar, boleh cakap kuat sikit tak? Saya nak tanya, yang products tu refer pada mesin sahaja ke ataupun yang termasuk electrolysis enhancer? Semua sekali, Cik. Oh, semua. Sebab semua produk kita, aksesori, mesin, kena dapatkan kelulusan daripada pihak kerajaan. So harga telah ditetapkan.
So maksudnya semua produk termasuk yang tu tak boleh dijual di Shopee atau Tak boleh. Oh, I see. Mana, okey, sebab kita punya produk dikawal selia oleh unit jualan langsung, akta jualan langsung. So tak boleh. Sebab tengok banyak je dekat Shopee. Betul, memang banyak. Kita memang sedang sedaya upaya lah cuba. Tapi kadang-kadang kalau kita buat pun kita tak ada maklumat peribadi orang tersebut. Kalau kita ada, kita ambil tindakan, kita boleh check dalam sistem kita, kita boleh kenal pasti, kita boleh ambil tindakan seperti yang saya nyatakan sama ada suspend atau terminate lah. Kalau kita tidak tahu maklumat tersebut, kita walaupun kita minta dekat syarikat-syarikat Shopee dan Lazada, mereka tertakluk kepada akta data perlindungan peribadi. Mereka tak boleh melepaskan maklumat peribadi dekat kita. So kalau tak ada maklumat tersebut, kita tak boleh juga nak ambil tindakan. Sebab tu apa yang kita boleh buat sebagai syarikat dan juga sebagai independent distributor ialah memfailkan komplain, syarikat akan buat siasatan. Di samping itu, pihak pengedar independent distributor kena memainkan peranan untuk memberi maklumat akan risiko-risiko yang bakal dihadapi lah. Ada soalan berikutnya? Kalau tak ada, kalau rasa macam segan silu nak tanya saya direct kat sini, boleh call saya 012-232-6242, Cherry ya. Call sampai pukul 6 saja. Jangan call. Okay, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Satu lagi, sepanjang tempoh PKPB ni, kekalkan keselamatan diri, praktiskan kesihatan diri yang betul, etika batuk yang betul dan keluar biji perlu sahaja. Jerry? Okay, sorry I ganggu sikit. Kalau page macam mana tu, Jerry? Macam apa? Kalau page. Page? Ya. I tak faham. Maksudnya yang FB page tu macam mana? Boleh ke? Okay. Semua pengedar bebas kita independent distributor boleh promote produk energi, memasarkan produk energi, siarkan pasal produk energi dekat social media. Tapi maklumat tu mesti tepat dan sejajar dengan maklumat yang diberikan oleh pihak syarikat lah. Katakanlah dia berbalik. Contohnya kalau pihak syarikat kata produk energi tak boleh ada tuntutan kesihatan. Itu pun termaktub dalam social media. You guys tak boleh cakap kat dalam social media ada tuntutan kesihatan macam tu. Semua maklumat kena ikut kita punya maklumat. Kalau tak pasti maklumat tu tepat ke tak tepat, WhatsApp saja saya. Saya akan check. Macam mana pula dengan yang contohnya macam buka untuk contoh kita buka contoh satu tempat, kita buka untuk customer atau sesiapa public datang untuk try dan juga minum. Boleh, tak ada masalah. tapi kena dapatkan kebenaran bertulis daripada pihak syarikat dulu. Kena isi form, trade shows application form, kena isi dan submit dekat kita sebulan lebih awal, kita check. Tapi buat masa ni tak boleh buat lah sebab CMCO, PKPB, kerajaan tak benarkan tu semua. Tapi kalau katakanlah selepas CMCO dah habis, boleh apply dekat kita, kita check. Dengan syarat, salah satu syarat utamanya apa yang boleh buat kena ikut peraturan yang telah ditetapkan lah. Dalam form tu ada tulis dengan lebih lanjut. Tak boleh jual air, tak boleh memasarkan produk lain, kena produk energi saja, kena menggunakan maklumat-maklumat yang tepat berdasarkan apa maklumat yang disediakan oleh pihak energi. Cik boleh download form tu dulu, saya tulis sekejap Ya. Form. Sekejap. Nanti saya email untuk saya nak dapatkan yang apa tu, kritikat tu. Boleh. Ini form, download dulu, baca. Kalau tak faham, call saya tolong. Boleh. Ada apa-apa soalan lagi? Itu sahaja buat masa ni lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya pun baru tahu sebenarnya. Tak apa. Kalau ada apa-apa masalah, just WhatsApp saya ke call saya lah.
Yang kau saya malam Right. sajalah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sama. Kekal selamat, duduk di rumah dan keluar bila perlu saja ya. Alright. Bye. Bye.